Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nofarisha Syafinas binti Bakri dari kelas 5F. Dan saya Zunur Ain Albi binti Zahurin Albi dari kelas 5F. Dalam video ini kami ingin menceritakan tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Murid-murid tahu tak apa itu benda hidup dan benda bukan hidup? Jadi, kita pergi ke pentaksiran 1 dan aktiviti 1. Tahukah anda apa itu benda hidup dan benda bukan hidup? Tahukah kamu apakah benda hidup? Contoh benda hidup adalah manusia, haiwan dan tumbuhan. Seterusnya, benda bukan hidup. Jom kita lihat. Contoh benda bukan hidup adalah jam, pensel, buku dan komputer riba. Pada pentaksiran 1, anda perlu bulatkan pada benda hidup dan gariskan pada benda yang bukan hidup. Sebagai contoh, kucing. Kucing adalah benda hidup yang boleh bernafas, bergerak dan membiak. Seterusnya, anda perlu gariskan pada benda bukan hidup. Sebagai contoh, cerek elektrik. Cerek elektrik adalah benda bukan hidup yang tidak boleh bernafas, tidak boleh bergerak. Seterusnya, anda perlu gariskan pada benda yang bukan hidup. Sebagai contoh, cerek elektrik. Cerek elektrik adalah benda yang bukan hidup yang tidak mempunyai ciri-ciri benda hidup. Sebagai contoh, cerek elektrik tidak bergerak, tidak bernyawa dan tidak memerlukan makanan ataupun minuman. Kemudian, ular. Ular adalah seekor haiwan. Ianya boleh bergerak dan kita bulatkan pada benda hidup. Jadi ular adalah benda hidup. Jadi kita pergi kepada aktiviti 1. Aktiviti 1 berkenaan mengenal benda hidup dan benda bukan hidup berdasarkan gambar. Benda bukan hidup adalah bola, cerek dan beg. Benda hidup mempunyai 2 ciri, iaitu pertama tumbuhan dan kedua haiwan. Tumbuhan seperti pokok pisang, pokok kelapa. Benda hidup untuk haiwan pula seperti kucing, ular,
burung dan ikan. Ianya merupakan benda hidup. Seperti mana yang kita tahu, benda hidup mempunyai ciri-cirinya seperti memerlukan makanan dan air, membesar, membiak dan bernafas. Jadi, untuk mengenal benda hidup ini terdapat beberapa ciri seperti yang pertama adalah bergerak dan yang kedua bernafas dan yang ketiga mengalami pertumbuhan. Keempat adalah berkembang biak dan yang keenam adalah makan dan minum. Akhir sekali, peka terhadap rangsangan. Jadi terdapat beberapa ciri untuk mengenal pasti benda hidup. Tetapi ada sebahagian benda hidup ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Seterusnya kita pergi yang ke pertama, iaitu ciri-ciri bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa adanya bantuan pihak lain. Bergerak dibahagi kepada dua. Yang pertama, bergerak aktif, iaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju ke tempat, contohnya berjalan dan berlari. Contoh cara untuk bergerak, manusia bergerak dengan cara berjalan, iaitu menggunakan kaki. Dan yang kedua, cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Jadi, yang keempat adalah burung. Burung bergerak dengan cara terbang di udara menggunakan sayapnya. Kedua, bernafas. Manusia dan haiwan bernafas menghirup udara. Alat pernafasan makhluk hidup adalah manusia bernafas menggunakan paru-paru dan ikan bernafas dengan insang, tumbuhan bernafas dengan stornata iaitu mulut daun dan burung bernafas dengan paru-paru. Ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan pada manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Juga kebiasaannya berolahraga juga mempengaruhi pertumbuhan. Contoh untuk pertumbuhan makhluk hidup, yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah berkemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan ini adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup yang pertama, melahirkan, contohnya manusia, sapi, kucing, kelinci dan kerbau. Kemudian bertelur, contohnya ayam, bebek, ikan, cicak dan katak. Ciri yang kelima adalah makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih dan sihat. Contoh makanan makhluk hidup, tumbuhan memerlukan air, karbon dioksida dan cahaya matahari. Untuk haiwan pula, sapi dan kambing makan rumput ataupun dedaunan untuk mendapatkan tenaga dalam tubuhnya. Selain itu, kupu-kupu menghisap sari bunga ataupun nektar untuk mendapatkan tenaga. Pada pentaksiran dua ini, anda perlulah mengasingkan benda hidup dan benda bukan hidup kepada dua bahagian yang telah disediakan. Sebagai contoh ialah beg. Beg perlulah letak pada bahagian benda bukan hidup, lalu pokok mangga diletakkan pada bahagian benda hidup. Seterusnya adalah aktiviti 2. Aktiviti 2 ini perlulah menyuai padankan sama ada benda hidup
hidup ataupun benda bukan hidup, dan ianya mampu untuk mengenal pasti yang mana satu benda hidup dan benda bukan hidup. Sebagai contoh, bayi digariskan kepada benda hidup. Manusia dan haiwan memerlukan makanan dan air. Tetapi, bagaimana pula dengan tumbuhan? Biar saya fikirkan. Tumbuhan memerlukan air. Memang itu yang tumbuhan perlukan. Tumbuhan mendapatkan air daripada hujan atau yang anda berikan. Jika anda seorang pekebun, anda menyiram air pada tumbuhan. Hujan pula menyiram air pada tumbuhan liar tanpa pengecualian. Manusia memakan pelbagai jenis makanan seperti daging, sayur, biji ring dan buah-buahan atau hasil tenusu apabila mereka inginkan. Haiwan liar memakan pelbagai jenis daging. Ada sesetengah hanya menyukai tumbuhan dan rumput adalah makanan kegemarannya. Tumbuhan memerlukan air. Air membolehkan tumbuhan membesar. Haiwan memakan rumput dan tumbuhan atau daging di mana jua haiwan berada. Manusia memakan roti, nasi, daging, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Semua benda hidup memerlukan makanan dan air. Sekarang anda tahu ia adalah benar. John dan Mary mempunyai seorang bayi comel. Mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang bahagia. Manusia membiak dan mempunyai anak. Anak tersebut menyerupai ibu dan ayah. Haiwan juga membiak. Kucing mempunyai anak kucing. Kuda mempunyai anak kuda. Harimau mempunyai anak harimau. Anak kucing, anak kuda dan anak singa menyerupai induk masing-masing. Ibu ayam bertelur. Telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam menyerupai ibu ayam. Rama-rama juga bertelur. Telur menetas menjadi beluncas. Katak bertelur di dalam air. Telur menetas menjadi berudu. Pentaksiran 3 pula adalah mengisi tempat kosong dengan jawapan yang telah disediakan pada benda hidup yang tepat, seperti lembu. Lembu memerlukan makanan untuk meneruskan kehidupan seharian. Manakala aktiviti 3 pula adalah mengeja perkataan bagi ciri-ciri benda hidup dengan sebutan yang betul dan suku kata yang tepat. Sebagai contoh adalah BER ber, GE RAK bergerak. Yang kedua MEM BIBAKA membiak. Kita akan mempelajari tentang benda hidup dan benda tak hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, bernafas, tumbuh dan berkembang, makan, dan berkembang biak. Nah, sekarang ayo kita cari bersama-sama apa saja yang termasuk ke dalam benda hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Contoh benda hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita adalah kucing, burung, pohon, rumput, kupu-kupu, dan lain-lain.
tadi kalian mengetahui jenis-jenis benda hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita, sekarang kita akan mempelajari benda tak hidup yang terdapat di sekitar kita. Benda tak hidup adalah benda yang tidak mempunyai ciri kehidupan, yaitu tidak bergerak, tidak bernafas, tidak makan, tidak tumbuh besar, dan tidak berkembang biak. Contoh benda tak hidup yang terdapat di lingkungan sekitar kita adalah meja, buku, pensil, tas, kursi, dan lain-lain.